dibakar, dibunuh. Anak saya salah apa, Dek? Tak ada salah kan? Itu anak baik, Dek, anak baik. Saya emaknya anak baik dia. Tak banyak cakap, tak banyak cerita. Baik menurut sama saya. Nah, anak baik memang ini. Penemuan anggota badan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun dipercayai disamun, dibunuh, dikerat dan dibakar serta dibuang di 3 lokasi berasingan di Johor Bahru, Johor. Bersama kita saksikan. Kehilangan pelajar tingkatan 4 Nur Rahayu Kamarudin Bajuri terlerai selepas mayatnya yang dikerat dan dibakar ditemui 3 Julai lalu. Nur Rahayu dilaporkan hilang sejak 14 Jun selepas dihantar pulang seorang rakan lelaki. Sebelum dilaporkan hilang, mangsa dipercayai ditinggalkan berhampiran pondok pengawal selepas pulang bermain futsal. Ibu bapa Nur Rahayu atau Ayu, pemegang status penduduk tetap, menjalankan perniagaan kedai makan di tapak pembinaan ini. Sampai jam 2 pagi. Jadi anak saya diantar jam 2 pagi. 2 pagi diantar cuma sampai depan gate saja. Jadi semenjak itu lepas kata yang mengantar ditaruh dalam 10 ke 15 menit. Anak itu teriak-teriak minta bantuan, datang balik. Tapi dia ingat tengah ranjing gonggong, dipukul. Tapi dia ingat kata dia saya mukul, tapi nyatanya apa itu saya pun tak tahu anak saya balik tak balik. Tapi pagi saya tengok ada panggilan dekat 10 kali panggilan, tapi saya call balik tak dapat. Biasanya kalau sudah bagi bekal dia tak balik. Tapi 2 hari Sabtu, Ahad, Isnin yang mengantar tanya saya, Pak Haji ada sampai rumah tak sampai. Saya antar sampai depan gate, tak sampai. Hilanglah anak, hilang terus saya buat repot hari Isnin. Ayu tinggal bersama keluarga angkat di Taman Universiti Johor Bahru. Kru 999 kembali ke tempat kejadian semalam bersama sepasukan polis, Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Alam. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah IPD Sri Alam, ASP Sahul Hamid Abdul Rahman bersama 5 anggotanya membawa kami ke lokasi pertama bahagian badan mangsa dijumpai di Jalan Masai, Kongkong. Lokasi ini terletak kira-kira 3 km dari tempat terakhir mangsa dilihat. Mangsa yang sudah dibunuh dan dikerat sebelum itu diletak ke dalam kotak dan dibawa ke sini untuk dibakar. Selain tulang serta cebisan mayat mangsa, polis turut menemui beberapa barangan milik mangsa yang dicam bapanya di sini. Waktu itu terus dicek tempat yang pertama itu dapat selipar anak saya, sepet mata, rambut sama penyepit. Lepas itu saya suruh DNA dekat itu Sultan Aminah DNA, katanya positif. Suspek dipercayai menggunakan motosikal bagi mengangkut kotak berisi mayat mangsa yang sudah dikerat. Suspek kemudian bergerak ke lokasi kedua di ladang kelapa sawit di Batu 20 Sungai Tiram, kira-kira 20 km dari lokasi pertama. Di sini penjenayah dipercayai sekali lagi membakar lebihan mayat mangsa yang tidak hangus. Selain petrol, kayu turut digunakan untuk melupus mayat mangsa dengan cara membakar. Penjenayah kemudian bergerak kira-kira 1 km dan menanam serpihan rangka mangsa di dalam parit ini. Suspek yang bekerja sebagai pengawal keselamatan dicekuk polis 3 Julai lalu dan membawa kepada penemuan rangka mayat mangsa. Bapa mangsa sudah mengesyaki suspek, lantas menyampaikan maklumat dan ketika hendak ditahan, suspek cuba melarikan diri. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suspek kini ditahan reman selama 7 hari di IPD Sri Alam, Johor Bahru. Ibu bapa mangsa yang masih sedih tidak menyangka akan kehilangan anak ke-6 sekelip mata. Layak wah dengan anak yang diamanahkan kepada saya ini, sayalah yang bersalah. Saya ini tidak bisa menjaga sepenuhnya tentang anak saya ini. Mungkin Allah Ta'ala akan menjaga lebih baik pasal Allah Ta'ala ambil. Kesayangan saya tidak seberapa, mungkin Allah Ta'ala lebih menyayangi anak saya. Dunia akhirat saya tak terima, anak saya dibegitukan, dibakar, dibunuh. Anak saya salah apa, Dek? Tak ada salah kan? Itu anak baik, Dek, anak baik. Saya emaknya anak baik dia. Tak banyak cakap, tak banyak cerita. Baik menurut
sama saya. Anak baik memang ini. Negara Siang tadi dikejutkan dengan tindakan seorang lelaki menjadikan 30 pelajar tadika dan 4 guru sebagai tebusan di Taman Sungai Abong Cemerlang, Muar, Johor. Episod ngeri hampir 6 jam itu bagaimanapun berjaya ditamatkan sebaik serbuan dilakukan Unit Tindakan Khas UTK Polis Johor. Suspek turut menyerang anggota polis yang menyerbu masuk sebaik di arah menyerah diri. Suspek memasuki tadika ini kira-kira jam 9.15 pagi tadi sebelum mengikat guru bertugas. Pelbagai tuntutan tidak munasabah diajukan kepada polis ketika pihak berkuasa berusaha memujuk suspek supaya menyerah diri. Antaranya termasuk menyediakan sepucuk pistol dan peluru. Setelah membuat pertimbangan daripada semua aspek, maka keputusan dibuat untuk polis masuk, menyerbu masuk. Dan apabila masuk, dispraykan dengan spray ni, fire extinguisher ni, dan juga cuba menyerangkan polis dengan tungkul dengan parang ni. Polis tidak ada pilihan. We have got to defend ourselves. We open fire, one shot was fired and is injured dan dia dibawa ke hospital. Kesemua 30 kanak-kanak yang dijadikan tebusan tidak mengalami sebarang kecederaan. Polis tidak menolak kemungkinan suspek turut terlibat dalam kejadian serangan terhadap pelajar tadika Mac tahun lalu. Okey, maklumat awal menunjukkan kita percaya dia ini penagih dadah. Siasatan awal juga menunjukkan bahawa dia pernah ditangkap. Jadi kita sedang menjalankan siasatan yang terperinci untuk mengetahui latar belakang dia, siapa dia ni. Jenayah membawa pada. Hubungi kami melalui email, Facebook maupun hotline seperti tertera di skrin untuk menyalurkan maklumat mengenai kegiatan jenayah yang berlaku di tempat anda. Dan sebelum berpisah, saksikan ujian pembaharuan lesen senjata api di Kota Kinabalu yang turut disertai Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hamzah Taib. Mewakili kru Produksi 999, saya Haji Hussein. Assalamualaikum dan selamat malam.